Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita untuk bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Dan subtopik kita pada hari ini ialah subtopik 2.5, teknologi pemprosesan makanan. Apakah dia teknologi pemprosesan makanan? Teknologi pemprosesan makanan ialah proses mengubah makanan ke dalam bentuk lain menggunakan teknologi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membolehkan makanan yang diproses tahan lebih lama, rasanya lebih enak, rupanya lebih menarik dan mudah dicernakan. Antara contoh teknologi pemprosesan makanan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah memasak, penapaian, pendehidratan ataupun pengeringan, pempesturan, pengetinan, penyejuk bekuan dan yang terakhir penyinaran. Ada lagi satu, pembungkusan vacuum. Kita mulakan dengan yang pertama, memasak. Siapa yang tidak tahu memasak kan? Memasak ialah satu cara memproses makanan dengan cara memanaskan bahan mentah menggunakan api ataupun peralatan elektrik. Antara contoh memasak ialah dengan kaedah mencelur, menggoreng, memanggang, mengasap, merebus, menumis, bakar, kukus dan banyak lagi. Kaedah seterusnya ialah penapaian. Kaedah ini ialah proses penghasilan makanan melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisme berfaedah lain. Antara makanan yang dihasilkan melalui proses penapaian termasuklah kicap, kimchi, tempe, tapai dan yogurt. Seterusnya ialah proses pendehidratan ataupun pengeringan. Ianya merupakan proses menyingkirkan air daripada makanan melalui pendehidratan ataupun penyejatan. Bagaimana air disingkirkan dari makanan tersebut? Kita boleh sama ada menjemur makanan tersebut di bawah cahaya matahari untuk menyingkirkan air, mengeringkan makanan tersebut dengan nyalaan api ataupun asap, ataupun mengeringkan makanan tersebut di dalam ketuhar. Antara makanan yang boleh menjalani kaedah pendehidratan termasuklah ikan kering, cendawan kering, susu tepung, buah-buahan kering, sayur-sayuran kering, dan banyak lagi. Makanan-makanan yang menjalani proses ini kebanyakannya tahan lebih lama dan tidak mudah rosak. Yang seterusnya ialah pempesturan. Pempesturan ialah satu proses di mana makanan dalam bentuk cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih cecair tersebut untuk membunuh patogen dan kemudiannya cecair tersebut akan disejukkan dengan cepat. Contohnya, susu segar dipanaskan pada suhu 63 darjah Celcius selama 30 menit untuk membunuh mikroorganisme. Kemudiannya ianya akan disejukkan dengan serta-merta sebelum dimasukkan ke dalam bungkusan. Antara contoh makanan yang menjalani proses pempesturan termasuklah susu dan jus buah-buahan. Proses pengetinan. Proses pengetinan ialah proses di mana makanan disimpan di dalam tin yang telah disteril ataupun telah dinyah kuman. Makanan tersebut kemudiannya akan dipanaskan pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan spora. Kemudiannya, udara di dalam tin akan dikeluarkan sebelum tin tersebut dipaterikan. Tin ini kemudian akan dipanaskan lagi untuk membunuh sisa mikroorganisme yang masih ada sebelum tin tersebut disejukkan dengan cepat. Antara makanan yang boleh menjalani proses pengetinan termasuklah laici dalam tin, susu dan juga makanan seperti kari ayam, daging dan banyak lagi.
Yang seterusnya ialah proses penyejuk bekuan. Bagaimana ia dijalankan? Proses ini ialah satu proses di mana makanan disimpan pada suhu 0 darjah Celsius ataupun lebih rendah. Tujuannya adalah untuk memastikan supaya makanan dapat tahan lebih lama. Apabila makanan diletakkan di bawah suhu yang rendah, tindakan enzim akan terhenti dan pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma juga akan terencat. Ini adalah contohnya makanan yang diletakkan di dalam freezer ataupun peti sejuk kamu untuk proses penyejuk bekuan. Proses penyinaran. Proses penyinaran ialah proses di mana makanan didedahkan kepada sinaran mengayon seperti sinar gamma, sinar ultraungu dan sinar X. Proses ini akan membunuh mikroorganisma dalam makanan seperti daging ataupun membunuh serangga seperti kutu yang membiak di dalam beras. Selain itu, proses penyinaran juga dapat memperlahankan percambahan biji benih dan melambatkan pematangan buah. Ini akan menyebabkan buah-buahan tersebut akan tahan lebih lama dan tidak mudah rosak. Contoh makanan yang boleh diproses menggunakan proses penyinaran termasuklah buah-buahan import seperti stroberi, apple dan banyak lagi. Proses yang seterusnya, pembungkusan vacuum. Bagaimana ia dijalankan? Udara akan disingkirkan daripada pembungkus makanan sebelum bungkusan makanan tadi ditutup dengan ketatnya. Kaedah ini dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma di dalam bungkusan dan memberhentikan pengoksidaan makanan. Kesannya makanan akan tahan lebih lama. Contoh makanan yang boleh dibungkus dengan kaedah ini ialah kacang, beras, durian, sayur dan banyak jenis lagi, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Itu saja penjelasan cikgu untuk hari ini. Cikgu harap yang sedikit ini dapat memberi manfaat kepada kamu. Topik yang selebihnya cikgu harap kamu dapat membuat bacaan sendiri kerana ianya agak mudah untuk difahami. Dan sekiranya kamu ada masalah, boleh hubungi cikgu pada bila-bila masa sahaja. Jangan lupa untuk lengkapkan latihan yang diberikan dalam masa 1 minggu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.